Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita berada pada video yang ke-15, video siri tutorial penggunaan kalkulator Classwiz 570EX. Di tangan cikgu ini ada kalkulator yang berwarna biru. So dia ada juga warna pink dan juga warna original lah, warna putih. So para pelajar kisah sekalian, video ini dibawakan khas oleh Casio Malaysia. Di dalam video kali ini cikgu akan bincangkan satu topik yang dinamakan sebagai fungsi trigonometri. Yang mana fungsi trigonometri ini kita boleh gunakan kalkulator Classwiz ini untuk bantu kita untuk selesaikan ataupun dapatkan beberapa jawapan berkaitan dengan kita punya topik trigo ini sendiri. Baik, para pelajar kisah sekalian, izinkan cikgu sebelum itu untuk tunjukkan di kalkulator kita ini. So jika anda ada kalkulator ini, lihat di sini kita punya function sin, cos dengan tan. Kalau boleh tengok sini, kita ada sin di sini, kita ada cos juga, kita ada tangent juga. Kemudian kita juga ada shift sin, aksin lah, ya. Kemudian shift cos dan juga shift tangent. Maka ikut kesesuaian penyelesaian kita nanti. Dan cikgu ingatkan juga kepada pelajar di sini sekalian, kebanyakan jawapan kita yang kita akan gunakan adalah unit degree. So sebab itu di dalam kalkulator ini, di atas function ini dia mempunyai ditunjukkan dengan jelas bahawa dia adalah degree unit. Okey, kalau nak gunakan radian, radian hanya digunakan dalam chapter circular measure sahaja, sukatan membulat, ya. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, izinkan cikgu untuk teruskan kepada perbincangan kita pada video ini. Soalan pertama yang kita akan ambil di sini adalah soalan daripada MRSM 2021, kertas 1. Baik, kalau kita lihat dekat sini, soalan minta kita selesaikan persamaan 3 sin cos 2x tambah cos x sama dengan 1. Yang mana sudut yang diminta untuk kita senaraikan sudut jawapan akhir kita di antara 0 sampai 360 darjah. Para pelajar dikasih sekalian, pertama sekali apa yang cikgu akan buat, cikgu akan salin balik semula soalan kita. Kita akan salin balik semula soalan kita. Dan ingat, bila kita nak bagi jawapan akhir kita nanti, pastikan jawapan kita in the between of the range 0 up to 360 degree. Okey, sebelum itu, kita nak selesaikan guna kalkulator. Tapi masalah kita sekarang ni, timbul step kita. Kita ada sin cos 2x dan kita ada cos x. Maka kita tidak boleh selesaikan sekaligus. Apa yang cikgu akan buat? Cikgu akan gunakan kita punya basic identity. Para pelajar, kalau ada basic identity dengan awak sekarang, boleh rujuk kepada basic identity. Yang mana dalam basic identity mengatakan bahawa jika kita ada sin cos 2x ataupun theta tambah dengan cos 2x sama dengan 1. Ya, so ini adalah kita punya basic identity. Bagaimana kita dapat basic identity ini? Awak boleh rujuk balik semula kepada buku teks kita. Dia ada tunjukkan bagaimana gunakan Pythagoras theorem untuk membuktikan kita punya basic identity ini. Baik. Kemudian apa yang cikgu akan buat? Memandangkan ini adalah sin cos 2x, kita nak tukarkan dalam bentuk kita punya cos, ya. Jadi apa yang cikgu boleh buat di situ? Cikgu akan pindahkan kita punya cos. Kita akan jadi sin cos 2x bersama dengan 1 tolak cos 2x begini. Okay? Jadi apa yang cikgu akan masukkan di situ adalah sin cos 2x ini kita akan gantikan dengan 1 tolak cos 2x. Okey, so cikgu akan teruskan masuk untuk kita punya kita akan terus masukkan kita punya sin cos 2x tadi. So kita bersama dengan 3 dalam kurungan 1 tolak cos 2x. Okey, tambah dengan kita punya cos x sama dengan 1. Nah, sekarang kita dah bermain dengan cos x sahaja. Kalau cikgu kembangkan, kita dapat 3 tolak dengan 3 cos 2x tambah dengan cos x, memandangkan kita ada negatif 3 cos x ini, suka untuk cikgu jadikan dia positif, iaitu cikgu pindahkan dia sebelah kanan. Maka dia akan jadi 3 cos 2x. Okay, cos x ni, positif cos x ini kita akan pindah sebelah kanan, akan jadi tolak cos x. 1 kita ini kita akan tolakkan dengan 3, manakala 3 pindah ke kanan jadi tolak, 1 tolak 3 dia jadi negatif 2 sama dengan sifar. Para pelajar dikasih sekalian, sedar tak kita kalau kita perasan dekat sini, walaupun topik ini topik trigo tetapi dia bermain dengan kuadratik. Cikgu ulang balik semula, walaupun dia trigo tetapi bermain dengan kuadratik. Kenapa cikgu kata kuadratik? Memandangkan kita cos x cos 2 di sini. Yang ini cos x cos 1, maka kita nampak dengan jelas itu dia bermain dengan kuadratik. Andai kata untuk mengelakkan kekeliruan kita, pelajar boleh gantikan. Contoh, kita letkan ataupun biarkan, bahasa Melayu, kita biarkan kita punya y kita mungkin, ataupun you nak letakkan sebagai m mungkin, cikgu letakkan sebagai m sebagai cos x. So bila cikgu gantikan kita punya cos x tu sebagai m, kita akan nampak dengan lebih jelas kuadratik itu. Cikgu tunjukkan di sini 3 memandangkan cos x cos 2 ini, cos 2x ini kita akan gantikan dengan m cos 2. M cos 2. Tolak dengan, okey, ini akan dijadikan sebagai m.
Kita jadikan sebagai M, tolak dengan 2 sama dengan sifar. Okey, sekarang kita akan gunakan kuadratik. Pastikan awak tunjuk kita punya pemfaktoran, kaedah pemfaktoran. Tapi sebelum itu, apa yang cikgu akan tunjukkan? Cikgu akan tunjukkan menggunakan kalkulator. Ingat lagi tak bagaimana nak gunakan kalkulator kuadratik? Tekan menu, pergi dekat equation. Okey, ataupun you boleh tekan terus A di sini. Okey. Dia tanya adakah nak selesai simultaneous equation ataupun polynomial? Kita akan selesaikan secara polynomial. Degree dia berapa? The highest degree untuk kuadratik 2. Okey, kita masukkan nilai A kita 3. Nilai B kita negatif 1 yang berada pada M dekat situ. Dan akhir sekali nilai C sama dengan negatif 2. Maka dekat sini kita akan tekan dan kita akan dapat jawapan X kita 1. Ataupun cikgu tulis sini M sama dengan 1 dulu. Dan juga satu lagi adalah M sama dengan negatif 2/3. Okey. Para pelajar di sini sekalian, pastikan jawapan anda tidak dibuat begini sahaja. Kita tunjukkan kaedah pemfaktoran, kita akan masuk balik semula ke dalam kita punya bracket kita. Yang ini kita akan naikkan 3M tambahkan dengan 3 sama dengan sifar. So, dekat sini kita nampak dengan jelas bahawa kita menggunakan kaedah pemfaktoran. Ya, kaedah pemfaktoran. Cikgu jadikan ini kurungan pertama dulu sama dengan sifar. Ini pula 3M, ini tambah 2 sepatutnya ya. Ini tambah 2, so sama dengan kita punya negatif 2. Okey, so kita akan dapat jawapan sebegitulah ya. Okey, tapi ingat lagi tak, fokus kita sekarang bukan nak mencari M, kita nak mencari X. Tadi kita biarkan apa? Biarkan M sama dengan cos X, maka kita akan gantikan balik, kita akan dapat cos X ya. Okey, kalau cikgu boleh gunakan apa yang warna merah juga. Okey, so kita akan gantikan cos X sama dengan 1. Para pelajar di sini sekalian, sekiranya kita dapat cos X sama dengan 1, kita boleh shiftkan cos. Okey, ini special angle ya. Untuk cos X sama dengan 1, you boleh buat shift cos 1 ya. So, berapakah nilai X yang you akan dapat? You akan dapat, okey, cikgu tekan menu nombor 1 balik, shift cos 1. So kita akan dapat kosong. Jawapan kita yang pertama adalah 0 degree. Tapi sedar tak kita, 360 darjah juga adalah kita punya jawapan kita juga. Kenapa? Sebab sekiranya kita patah balik kepada cos kosong ya, kita gantikan X tu sebagai kosong ya, you akan dapat cos 1. Kalau you gantikan cos 360 juga, you akan dapat sama dengan 1. Ini penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang kedua adalah negatif cos X kita adalah sama dengan negatif 2/3. Okey, apa step yang penting dekat sini para pelajar? Yang paling penting sekali kita akan cuba untuk lukiskan kita punya cos X negatif tu di kuadran yang keberapa. So, dalam kes ini memandangkan cos negatif ya. Kalau masih ingat lagi, ada beberapa kaedah yang gunakan untuk hafal add sugar to coffee ya. Kuadran mana positif negatif. So, cos negatif berada pada kuadran yang kedua. Ya, reference angle kita ada dekat sini. Add sugar to, dan juga sini pun cos negatif. Cos positif di kuadran yang pertama dan juga yang keempat ya. Jadi maka kita akan ambil kalkulator, step yang seterusnya kita akan gunakan kalkulator kita untuk kita shiftkan cos 2/3. Abaikan negatif. Negatif hanya menunjukkan kita punya kedudukan kita punya sudut di sukuan yang keberapa sahaja. Maka di sini cikgu shiftkan cos 2/3 sahaja. Okey, so kalau cikgu gunakan kalkulator sekarang, kita ambil shift cos 2/3. Nice. Tutup kurungan tak apa, tak nak tutup kurungan pun okey. So, kita dapat 48, X sama dengan 48.19 ya. Tapi memandangkan sudut kita bukan di sukuan yang pertama ya. Dia berada di sukuan yang kedua dan juga sukuan yang ketiga. Jadi, apakah X yang sebenar kita? X yang sebenar kita untuk sukuan yang kedua ini, dari sini sampai ke sini, apa kita perlu buat? 180 you akan tolak dengan 48 ni. So, kita buat 131.81. Untuk yang sukuan yang ketiga itu pula, kita ambil 180 tambah dengan 48. So, kita dapat 228.19. So, jawapan kita ini kita perlu susun ya. Kita perlu susun, so, yang ini kita tambah tadi ya, 19. So, jawapan kita perlu susun dalam bentuk ascending order. Maksudnya kita akan gabungkan kedua-dua jawapan ini untuk dijadikan sebagai satu jawapan akhir. Maka cikgu tunjuk di sini jawapan akhir kita ya. Oleh itu, jawapan akhir kita, okey, X kita adalah sama dengan 0. Jawapan yang kedua adalah 131.81. Jawapan yang ketiga adalah 228.19 dan jawapan akhir kita 360 darjah. Maka ini jawapan akhir kita. Ya, para pelajar di sini sekalian, sekiranya anda nak semak adakah jawapan ini betul ataupun tidak, cikgu tunjukkan satu kaedah, satu cara gunakan kalkulator. Katalah ya,
You semak satu persatu, tetapi cikgu nak tunjukkan cara nak semakkan 228 ni dapat tak jawapan kita. Okay, apa yang kita perlu buat? Kita patah balik kepada 228 patah balik pergi kepada kita punya skrin kita, soalan kita. Cikgu akan gantikan 228 itu, 0.19 itu sebagai salah satu jawapan. Contohnya, cikgu buat apa? Dalam kalkulator kita akan masukkan nilai yang X tu sebelah kiri ni. Kita akan gantikan X tu sebagai 228.19 tadi. Dan jawapan kita mesti dapat 1. Tapi dalam kes ni akan dapat almost close to 1 lah. Sebab apa? Kita dah bundarkan tadi. Tak apa, kita akan buktikan. Cikgu akan masukkan 3. Okey, sin ya. Pastikan kita gunakan sin. Sin 228.19 tutup kurungan. Jangan lupa ya, sin ini tadi kita nak sin kuasa 2. Jadi dalam kalkulator kita akan ambil sin tu dulu, baru kita kuasa 2. Kemudian kita tambahkan dengan cos 228.19. Okey, pastikan dapat 1, tekan sama dengan almost to 1. Cikgu kenapa tak dapat satu tepat? Tadi cikgu dah explain bahawa kerana kita dah bundarkan 228.19 itu kepada kita punya jawapan yang dalam 5 significant figure lah. Tetapi kalau kata anda ambil jawapan yang sebenar kita tadi, contoh ya, kalau nak tahu, cikgu ambil shift cos ya, contoh nak tengok jawapan yang tepat shift cos 2/3 tadi. 2/3 tadi. Ini jawapan yang tepat ini jawapan yang tepat. Ini jawapan yang tepat. Kemudian kita ambil 180 tambah ya. Cikgu ambil 180 tambah dengan jawapan kita. Ini jawapan yang tepat. Sekiranya kita masukkan jawapan tepat ini ke dalam persamaan ini balik semula, dalam persamaan ini, confirm kita akan dapat 1. Cikgu akan buktikan. Cikgu ambil 3, buka kurungan, sin answer ya. Kita recall balik jawapan yang tepat tadi, tutup kurungan, kemudian kuasa 2 tambah dengan cos answer. Tengok dekat sini, jawapan kita akan dapat tepat kepada 1. Maksudnya kat sini kita nampak dengan jelas di situ bahawa jawapan yang kita dapat tadi adalah jawapan yang betul dan benar. Sekiranya pelajar nak semak ke 4 jawapan, dipersilakan. Tetapi kalau dalam kes ini cikgu begitu confident, jawapan kita sangat betul lah ya. Tapi mungkinlah juga kita takut nanti kita salah masuk kuadran, sukuan dan sebagainya. Mungkin kamu boleh gunakan cara cikgu untuk menyemak jawapan kita balik semula ya. Okey, para pelajar sekalian, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya di sini. Okey, soalan seterusnya di sini adalah kita punya okey, kalau kita lihat kat sini, ini soalan daripada mana ni? Soalan daripada, okey, tadi soalan daripada MRSM, sekarang daripada soalan Melaka kalau tak salah cikgu. Okey, soalan ini kita minta selesaikan 15 cos kuasa 2x. Okey, dan kalau kita perhatikan dalam soalan ini ya, dalam soalan ini, okey, you perhatikan betul-betul pi per 3 itu. Pi per 3 itu sebenarnya kamu boleh dapatkan jawapan dia. Okey, sebab pi kalau kita tukarkan dalam bentuk darjah, dia bersama dengan 180. Maka 180 kalau kita bahagikan dengan 3, kita akan dapat 60 darjah. Maka apakah jawapan untuk cos 60 tu? Kita tengok gunakan kalkulator. Cos 60 ya, cos 60 kita akan dapat sama dengan 1/2. Faham tak? Maksudnya soalan kita ini kita boleh simplify. Maksudnya jadi 15 cos kuasa 2x. Cikgu pindahkan cos x ni sebelah kiri boleh? Tolak dengan cos x. Okey, yang ini kita boleh selesaikan terus. Akan jadi tolak ya, tengok perhatikan betul-betul. Tolak 4 cos 60 tadi. Ingat tak? Pi sama dengan 180 bahagi dengan 3 dapat 60. Cos 60 sama dengan 1/2. Maka kita akan gantikan 1/2 di sini samakan dengan sifar. Boleh? Dan kita selesaikan di sini, kita akan dapat 15 cos kuasa 2x tolak dengan cos x. Okey, tolak, kita simplify, kita akan dapat tolak 2 ya, sama dengan sifar. Sekali lagi kita bermain dengan kuadratik. Okey, seperti biasa macam cikgu sebutkan, bila main dengan kuadratik, ambil equation, tekan A saja terus pun boleh. Ambil polinomial, tekan 2, degree kita 2. Masukkan A kita 15, B kita negatif 1 dan C kita negatif 2. Tada, kita akan dapat jawapan kita 2/5 dan juga dengan negatif 1/3. Okey, para pelajar sekalian, mungkin sekali lagi takut pelajar tak nampak dia sebagai kuadratik. Sekali lagi kita akan letkan ataupun biarkan. Kita akan biarkan kita punya M sama dengan cos X. Okay, so kita nampaklah, kita akan dapat 15 M kuasa 2 tolak M tolak 2 sama dengan sifar. So, tadi ingat lagi tak kita dapat berapakah nilai M kita? Nilai jawapan kita berdasarkan kalkulator kita tadi. Di situ cikgu dah tunjuk dari situ. So, M kita bersamaan dengan 2/5. 2/5 di situ. Okey. Kemudian kita punya jawapan satu lagi. Alamak, cikgu masukkan balik. Negatif 1. M sama dengan negatif 1/3. Jangan lupa kita perlu masukkan kurungan kita balik. 15M tolak dengan 2. Pemfaktoran kan.
3M tambah dengan 1 sama dengan sifar. Para pelajar di sisi sekalian, kali ini kita ada dua jawapan yang berkemungkinan kita boleh gabungkan mereka semua. So, apa yang akan berlaku dekat sini? Kita akan buat, kita akan gantikan balik tadi. Yang kita biarkan tadi ini, kita akan ganti balik semula ke dalam kita punya pemfaktoran, hasil kita punya roots of equation tadi. So, kita akan dapat cos X sama dengan positif 2/5. Para pelajar di sisi sekalian, dalam kes ini kita akan consider untuk cos positif berada di sukuan yang pertama dan sukuan yang keempat. Okay, cikgu ulang balik semula, berada di sukuan pertama dan sukuan yang keempat. Maka dia berada di sini dan juga di sini. Okay, so kita just ambil calculator dan kita akan shiftkan cos 2/5. Okey, kita ambil 2/5, shift cos 2/5. Okey, jom kita tunjukkan. Gunakan kalkulator, right, shift menu, shift cos 2/5. Nice. Kita akan dapat sama dengan 66.42. Para pelajar di sisi sekalian, jawapan 66.42 ini juga salah satu daripada penyelesaian kita. Sebab apa? Sebab dia berada di sukuan yang pertama perlu kita pilih, ya. Kemudian kita tengok sukuan yang keempat. Bagaimana sukuan keempat? Sukuan keempat kita ambil 360. Kita akan tolak dengan 66.42. So kita akan dapat 360 tolak dengan 66. Kita akan dapat 293.58. Ya. Okey, di situ kita punya jawapan. Okey, ini baru jawapan yang untuk bahagian yang pertama, punca yang pertama. Punca yang kedua pula kita akan consider sebagai cos X, ya. Cos X sama dengan kita punya negatif 1/3. Sekali lagi kita akan abaikan negatif itu. Kita punya negatif itu menunjukkan di sukuan yang kedua dan juga sukuan yang ketiga jawapan kita. Maka sekali lagi kita akan ambil shift cos negatif 1/3. Ambil kalkulator, sekali lagi kita akan ambil shift cos 1/3. Abaikan negatif. Cikgu ulang balik semula, abaikan negatif. So jawapan X kita adalah 70.53. Perlu tak kita ambil kita punya 70.53? Tidak perlu. Sebab apa tidak perlu? Sebab kita punya jawapan kita bukan berada di sukuan yang pertama, berada di sukuan yang kedua dan ketiga. Sekali lagi apa kita buat? Sukuan yang kedua 180 tolak 70.53, juga dapat 180 tolak 109 109.47. Dan untuk sukuan yang ketiga tu 180 tambah 70, juga dapat 250.53. Okey, sekali lagi kita akan gabungkan ke empat jawapan. Maka jawapan kita ikut ascending order, ikut turutan menaik. Kita akan mulakan dengan 66.42. Jawapan yang kedua adalah 109.47. Jawapan yang ketiga adalah 250.53 dan akhir sekali 293.58. Nampak? So ini adalah kita punya jawapan akhir kita. Para pelajar di sisi sekalian, kalau nak semak jawapan, jom kita ambil secara random. You nak cikgu ambil jawapan yang mana untuk kita semak? Katalah cikgu nak ambil jawapan yang mana pula kali ni? Cikgu fikirkan sekejap. Jawapan mana cikgu nak ambil? Cikgu tunjukkan salah satu, yang lain semua you cuba sendiri. Katalah cikgu ambil 109 ni sebagai kita punya jawapan untuk kita semak. Okey, pergi kat jawapan kita tadi. Okey, so you boleh kat soalan balik. You boleh kita punya you boleh buat kita punya. Okey, you nak masuk kat sini pun boleh, tetapi nanti cos X tu you kena seimbangkan lah. Okey, tak apa, cikgu tunjukkan juga, tak ada masalah. Okey, katalah kita ambil 109.47 tadi, ya. 109.47. Okey, sekejap, jadi 15. Okey, cos dalam kurungan cos 109.47 tadi, 0.47 ya, 109.47. Kita akan masuk kat mana cikgu? Kita masuk kat sini ya. Tapi the best one you masuk kat sini lah, sebab you dah samakan dengan kosong tadi kan. Tapi tak boleh, cikgu tunjukkan sebelah atas supaya nampak dengan lebih jelas lah ya. Okey, 15 cos 109.47 tutup kurungan, kita nak kuasakan 2 tolak dengan 4 cos. Okey. Untuk pi per 3 tu you tak boleh tulis pi ya, sebab nanti pi itu dalam unit radian ya. You kena tukar dalam kita punya degree lah, 180/3. So cikgu masukkan 60 terus lah. Okey, nice. Kita dapat negatif 0.33. Ingat baik ya jawapan ni ya. Negatif 0.03353 ya. Okey, kita ambil jawapan cos tu pula ya. Kita ambil cos yang sebelah kanan pula, dia mesti seimbang lah. Cos 109 yang sebelah kanan 0.47. Apa yang cikgu ambil? Cikgu ambil yang ni. Jawapan kita mesti dapat negatif 0.33 tu juga. Nice.
So jawapan dia lari cikgu tak sama pun 0.33353 sebab jangan lupa cikgu katakan bahawa jawapan akhir kita dah bundakan tadi. Mesti dia ada lari sedikit untuk jawapan akhir kita bila kita semak. Okey, melainkan you ambil answer, exact answer tu lah sebagai semakan jawapan kita. Tapi jawapan ini kita dah bundakan. Okey, kita teruskan kepada perbincangan kita pada soalan daripada Perak ya. Ini sebuah soalan sekolah di Perak. Solve the equation of 4 cos 2x plus sin x negative 3. Okey, kali ini kita akan gunakan identiti yang berbeza ya. Cikgu tulis dulu 4 cos 2x tambah dengan sin x. Cikgu pindahkan negatif 3 sebelah kiri boleh? Cikgu jadikan sebagai plus 3, plus 4 pula. Plus 3 equal to 0. Jawapan kita mesti mencakupi dalam 0 hingga 360 darjah ya. Okey, so sekarang ini kita nak masukkan cos 2x. Okey, para pelajar di kisah sekalian, kalau you ada list of trigo identities, you boleh cuba semak apa yang cikgu nak tulis ni. Adakah betul trigo identity? Kita untuk cos 2x ni, double angle formula kita ada 3 ya. Sama ada you nak gunakan cos kuasa 2x tolak dengan sin kuasa 2x, ataupun you nak gunakan 2 cos kuasa 2x tolak dengan 1, ataupun 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Okey, kalau you dah sampai ke peringkat sini, agak-agak kita nak pakai yang mana? Adakah nombor 1, nombor 2 ataupun nombor 3? Ya, nak pakai yang mana satu yang lebih sesuai? Dalam kes ini kita akan pakai yang nombor 3. Kenapa cikgu nak pakai nombor 3? Sebab memandangkan dalam persamaan yang sama juga kita nak bermain dengan sin x. Maka di sini kita pilih untuk sin x. Elakkan gunakan cos. Nanti you kena masukkan basic identity yang di atas tu pula, iaitu cos sin kuasa 2x tolak tambah sin cos kuasa 2x sama dengan 1. You nak masukkan balik semula. So it is a recommended untuk you masukkan 1 minus 2 sin square x ya. Okey, so cikgu gantikan cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x plus sin x plus 3 equal to 0. Expand macam biasa. 4 minus 8 sin square x plus sin x plus 3 equal to 0. Since kita ada negatif kat sini, cikgu akan tukarkan tanda semua. Cikgu suka jadikan dia sebagai positif. Sin x sekarang jadi minus sin x. 4 plus 3 equal to 7. So dia jadi minus 7 equal to 0. Okey, seperti biasa guys, kuadratik kali ini bermain dengan sin. Okey, so cikgu akan letkan, kita akan main bahasa Inggeris kita letkan kita punya m is equal to sin x. So apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat 8m square minus m minus 7 equal to 0. So dalam kes ni, senang je ni ya. Minus, tak apa. Cikgu tunjukkan guna kalkulator lebih you nampak lebih clear. So macam biasa kuadratik, kita ambil menu, tekan A ataupun you pergi cari dia punya equation kat sini. Okey, tekan sama dengan polinomial degree 2. Okey, masukkan A dia sebagai 8, B dia negatif M, negatif 1, C dia negatif 7 ya. So kita akan dapat kita punya, okey sekejap cikgu sekali lagi, kita punya equation. Okey, polinomial degree A dia sebagai 8, B dia sebagai negatif 1, C dia sebagai kita punya negatif 7 ya. Dan kita akan dapat jawapan kita 1, M kita sebagai 1, dan juga jawapan yang kedua kita akan dapat M kita sebagai negatif 7/8. So masuk dalam kurungan, jangan lupa M tolak 1. Kemudian kurungan yang kedua kita akan masukkan kita punya 8M tambah 7 sama dengan sifar. Okey, seperti biasa sekali lagi cikgu sebutkan bahawa jawapan ini bukan jawapan akhir lagi. So kita kena gantikan balik let M tadi sebagai sin x is equal to 1. Okey, untuk sin x is equal to 1, jawapan kita ya hanya ada satu sahaja, iaitu 90 darjah kalau kita shift sin. Ya, dan kalau cikgu boleh tunjukkan menggunakan kalkulator kita, kalau you gunakan shift sin 1, yes, you akan dapat 90 jawapan. Itu solid jawapan, satu jawapan sahaja untuk di antara 0 sampai 360. Okey, so jawapan yang kedua ini you akan gunakan sin x untuk yang negatif tu ya, negatif 7/8. Okey, gunakan kita punya kuadran yang keberapa? Add sugar to coffee, dia akan berada pada sin negatif, berada pada kuadran yang ketiga dan juga keempat. Okey, so dalam kes ini kita akan pindahkan x kita, kita pindahkan sin kita, sin negatif 1, 7/8. Abaikan kita punya negatif tu ya. So kita tunjukkan kalkulator sekali lagi. Masukkan 7, okey, shift sin 7/8 7/8.
Nice. Kita dapat 61.04 ataupun 05. Okey, so tapi ini bukan jawapan akhir kita. Tapi you kena buat apa? You kena kita kena jadikan dalam sukuan yang ketiga dulu, tambah 180 jadi 241.05. Sana 3 dan 0 tolak jawapan kita ya. 3 dan 0 tolak jawapan kita, kita dapat 298 ya, .96 ya darjah. Okey, jawapan akhir kita macam mana? Jawapan akhir kita gabungkan ketiga-tiga jawapan. So X kita, sorry cikgu tak sempat, tak cukup ruang, cikgu tulis kat tepi. 90, lepas tu you ambil saja jawapan ini sebab dia memang dalam ascending order. So cikgu duplicate. Sorry ya, cikgu malas sikit. Okey, so ini jawapan akhir kita di situ. Right, bolehlah tu ya. Ini jawapan akhir kita. So kita ada 3 jawapan, ini jawapan akhir kita. Okey, para pelajar di sini sekalian. So nak semak jawapan boleh tak? Boleh semak jawapan. You nak semak yang mana satu? Katakanlah yang semak 298.96 Okey, macam biasa kita akan gunakan yang kita akan gunakan. Yang ini cikgu 298 ni cikgu ambil 3 dan 0 tolak lah. So 360 tolak jawapan dulu. Tolak answer. Tolak answer. Okey, yang ini jawapan yang tepat tau. Nanti you akan dapat jawapan tepat. Cikgu akan masukkan dekat sini dan cikgu akan dapat negatif 3 dengan tepat sebab cikgu pakai jawapan yang tepat. Tengok ya. Apa akan berlaku kat sini? Kita akan buat cos. Okey, ada 4 ya. 4 cos. Okey, nampak tak 2x tu? So maksudnya you kena ambil 2 darab dengan answer lah jawapan kita. Okey, so lepas tu you tambah dengan sin x kita, sin answer. Exactly negative 3. Power tak power? Okey, so para pelajar di sini sekian. So basically untuk kita metrigo ni, untuk kalkulator function Classwiz 570EX dan juga kalkulator Casio MS pun, dia boleh selesaikan juga untuk sin, cos dengan tangent, tidak ada apa-apa perbezaan pun. Cuma dia lebih nampak menarik feature dia sebab dia ada fraction yang bentuk fraction, kemudian dia ada juga dia ada beberapa function lain yang lebih teknikal, yang lebih menarik lah, terutama sekali macam tadi kalau kita tengok kuadratik tadi dia bagi bentuk dalam bentuk arm yang tepat dan sebagainya. So ada banyak lagi function-function yang kita dah bincangkan daripada 14 video yang sebelum ini. So mana-mana pelajar yang masih belum dapatkan kalkulator ini, sila dapatkan segeralah, jangan tunggu last minute sebab you kena beri masa sedikit untuk you belajar kalkulator ni sebab function dia totally different dengan kalkulator yang biasa MS tu. So para pelajar masih belum dapat lagi kalkulator ini, cikgu akan tunjukkan, belilah yang original daripada official store Casio sendiri di web Shopee kita. Bagaimana cara nak buat pembelian dia, cikgu akan tunjukkan sekarang untuk you boleh follow je video cikgu ini dan you pergi beli sekarang. Baik, alhamdulillah kita dah selesai perbincangan video kita sebentar tadi. So untuk mana-mana pelajar yang nak dapatkan kalkulator Casio Classwiz 570EX secara original. Ini original ni original. So nak tahu original tak original, you kena beli dekat official web store dia lah. So bagaimana nak beli ni? Tak susah pun. Dia Casio ada kita ada ada bekalkan ataupun ada jual secara online di Shopee lah. Jadi macam mana nak pergi ke Shopee? Tak payah susah-susah. Di bawah ni cikgu letakkan kita punya link lah, description. Dekat description ni ada link. You klik dekat link tersebut, dia akan bawa kepada Shopee Mall lah. Shopee Mall yang mana official store untuk Casio. Jadi harga yang ditentukan kat sini adalah buat masa sekarang lah untuk video cikgu tengah rekod ni RM99.50. Mungkin dia boleh turun ataupun naik bergantung kepada mata wang kita lah ya. So Casio ni import lah, bukan daripada dibuat di Malaysia ya. Jadi kalau you tengok dekat sini, pastikan store yang you beli ni secara official casio.os, iaitu official store bagi Casio lah. Ni Shopee Mall bagi Casio. Dan harga yang diletakkan situ buat masa video cikgu rekodkan pada berapa bulan ni, 24 bulan November lah 2022, RM99.50 dan dia bagi satu free face mask. Jadi kalau you beli satu kalkulator, you dapat satu face mask lah, Casio official punya face mask ya. Jadi bagi cikgu you kalau nak dapatkan Casio ni, you bolehlah beli secara online melalui web store Shopee Casio ni official ya. Jadi pastikan yang you dapatkan adalah kalkulator original. Janganlah beli kalkulator fake ataupun di store yang lain. Mungkin kalkulator yang lain you dapat lebih murah. Kalkulator akan sama ya. Jenama yang sama, model yang sama, mungkin ada yang fake di keluaran pasaran luar, cikgu tak sure. Tapi yang mana garanti daripada official web store Casio ni sendiri, dia menjamin bersama dengan warranty lah. Jadi kalau you tengok dekat sini, dia ada dia ada function-function memang daripada Casio sendirilah. Jadi tak perlu risau lagi tentang tahan lama bateri dan sebagainya. Memang Casio jamin lah yang ini memang official web store. So you beli daripada kita punya link website yang mana tertera di cikgu punya
di video description di bawah ni. You klik saja dekat sana, you terus boleh beli secara online. Okay, so para pelajar negeri sekalian, terima kasih banyak-banyak. So kita jumpa kepada video-video penerangan, video-video lain bersama dengan Casio ClassWiz 570EX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.